Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, video kali ini kita akan go through example kedua bagi chapter ke-6. Masih lagi dalam slope deflection method. So example ni diminta you all untuk analyze this beam using slope deflection method and assume constant EI. So kita ada this beam dengan ada UDL pada beam BC dengan jarak 6 meter dan you ada beam AB. So daripada beam ni kita boleh pecahkan dia kepada dua beam lah, iaitu beam AB 4 meter dan juga beam BC 6 meter. Okey, di bawah beam tersebut saya lakarkan, saya pecahkan dia kepada dua bahagian. Okey, saya pecahkan kepada dua bahagian, iaitu beam dan juga support, sebab saya nak lukiskan dia punya moment lah. Okey, so yang bahagian beam itu, iaitu tulisan berwarna merah, itu adalah member and moment bagi beam, manakala yang tulisan berwarna hijau itu adalah moment yang pada support. So kalau you perasan pada MAB tulisan merah, okay, tulisan merah, yang ini you nampak rotation dia adalah anti-clockwise. Okay, so member AB tu nanti dia akan diseimbangkan oleh moment pada joint, iaitu pada tulisan hijau. Okay, you ada clockwise. So nanti dia akan seimbang lah. So begitu juga pada joint support B dan juga joint support C. So moment tersebut akan seimbang lah. Okay, so seperti video sebelum ini, step pertama yang you perlu buat adalah, yang pertama adalah you perlu lukiskan slope deflection method dia, iaitu slope deflection method, slope deflection equation for each beam. Slope deflection equation for each beam. Okay, so kita nampak tadi daripada figure kita ni, kita ada dua beam. Okay, kita akan buat satu-satulah, di mana, okay, tengok balik semula pada beam AB. Okay, beam AB kalau you pecahkan, dia akan menjadi simply supported beam yang tidak mempunyai external load yang dikenakan pada beam tersebut. Manakala pada beam BC, you ada UDL yang dikenakan pada beam tersebut. So kita akan tengoklah. So bermakna dah boleh bayangkan dah, pada beam BC you ada fixed end moment, FEM, iaitu apa dia? Fixed end moment bagi UDL adalah apa? WL kuasa 2/12. Ini yang nanti kita akan masukkan dalam slope deflection equation bagi beam BC. Okey, kita buat satu-satu dahulu. Okey, yang ni saya just remindkan lah tak sini. Okey, so member and moment untuk AB adalah 2EI/L. L dia adalah berapa? Ni ada tadi 4 meter, ini adalah 6 meter. So L bagi AB adalah 4 meter didarabkan dengan 2 theta A campur theta B. Okey, so ini adalah equation yang pertama. Untuk moment N bagi BA adalah 2EI/4 darabkan dengan theta A campur 2 theta B. So ini adalah equation yang kedua. So settle bagi member AB, kita tengok pada member ABC adalah moment member dia adalah M BC bersamaan dengan 2EI/L. L dia adalah 6, didarabkan dengan 2 theta A. Okey, campurkan dengan theta B.
Okey. Campurkan dengan WL per 2. So kalau kat sini kita dapat arti kalau WL per 2, W dia adalah apa? 150. L dia adalah 6 kuasa 2 over 12. So sini you akan dapati dia punya phase and moment dia adalah kenapa positif? Sebab bila dia bahagian kiri, okey, kiri dia adalah macam ni so kiri dia adalah clockwise, anti clockwise. Bila anti clockwise dia akan jadi positif lah. So you akan dapati phase and moment kamu adalah 150 kali 6 kuasa 2 over 12. okey, so ni akan jadi equation nombor 3. Manakala untuk MCB adalah 2EI over 6 darabkan dengan theta A campur saya ada buat mistake selalu make sure you betulkan theta A dengan theta B sebab dia adalah member BC. So ni bukan theta A, dia akan jadi theta B yang akan jadi theta C. Okay, so yang ini akan jadi juga theta B campurkan dengan 2 theta C. Okey, ditolakkan dengan 150 darab 6 kuasa 2 over 12. So ni akan jadi you punya equation nombor 4. So sekarang kita ada 4 equation. Okey, so 4 equation ni kita tak nak settlekan sebab you ada 4 unknown, iaitu theta A, theta B, ada 3 unknown, theta A, theta B dan juga theta C. So step yang kedua, macam video sebelum ini, you kena cari equation equilibrium equation for each joint or support lah. Okey, kita akan gunakan yang mana? Okey, MAB kan. So pada joint you akan tengoklah pada joint dia. Maksudnya you tengok dia punya moment reaction dia pada joint. Okey. So kat sini MBC, MBA. Okey, dia akan jadi equation macam mana? Moment pada A adalah MB equal to kosong. So kalau saya kecilkan dia, harap boleh nampak Okey, MB equal to kosong. So ni akan jadi equation nombor 5. Okey, summation B equal to kosong, you akan dapati dia adalah MBC tambah MBA equal to kosong. So ini akan jadi equation yang ke-6. Oleh kerana saya punya skrin ni kecil dan saya tak boleh nak kecilkan lagi, saya takut nanti tulisan saya akan jadi kecil. Jadi bila you nak tuliskan semula, you kena refer gambar raja yang mana? Gambar raja yang ni lah. Okey, so equation tu saya berdasarkan gambar raja yang saya write tadi. So kalau untuk summation moment at C equal to kosong, you akan dapati you punya equation, equilibrium equation at that joint adalah MCB equal to kosong. So ini akan jadi equation yang ke-7. Okey, equation yang ke-7. So sekarang kita ada 7 equation lah. So step yang ketiga, kita akan insert equation 1, 2 dan 3 into equation 5, 6 and 7.
Okay. So bila you masukkan equation tersebut, you akan dapati equation 5, 6, 7 tu akan ada menghasilkan equation yang baru. So daripada equation 5 kamu adalah apa? MB equal to 0. Okay. Di mana kita tahu MB adalah MB adalah MA bukan MB dia adalah M. Pada equation 5 dia adalah M. Ini bukan MB, dia adalah M AB. So daripada equation 5 kita tahu moment AB adalah kosong. Tapi daripada equation slope deflection equation MAB, nilai yang mana? Yang ini. Kita masukkanlah nilai itu. So dia akan jadi mana tadi? Yang ini adalah equation 5 adalah summation moment A adalah equal to 0 bersamaan dengan MAB equal to 0. So kita tahu MAB kita adalah dua EI over 4 darabkan dengan 2 theta A campur theta B equal to 0. So ini akan jadi equation yang ke-8. So from equation yang ke-6, you dapati equation yang ke-6 kamu adalah apa? Iaitu summation MB bersama 0. So you akan dapati dia adalah MBC campur MBA equal to 0. So MBC dengan MBA ni kita dapat daripada equation 2 dan 3. Okay. 2 dan 3. Okay. So you akan dapati MBC kamu iaitu summation MB adalah 2 EI over 6 didarabkan dengan 2 theta B campur theta C tambahkan dengan 450. 450 dapat dari mana? Dapat dari ni ni phase and moment. Ini adalah 450. Okay. So tu yang dapat 450 di bawah ni. Okay. Tutup kurungan. Ditambahkan dengan MBA, masukkan equation MBA iaitu 2 EI over 4 didarabkan dengan theta A campur 2 theta B. Okay. Equal to 0. So ni akan jadi equation yang ke-9. So daripada equation 7, ni ada summation MC equal to 0 iaitu apa dia? Dia adalah MCB. So MCB equal to 0. So MCB daripada equation yang ketiga lah, iaitu bila you masukkan nilai dia adalah 2 EI over 6 theta B campur 2 theta C tolak 450 equal to 0. Ini adalah equation yang ke-10. Ok, sampai 10 equation dah kan sekarang kita buat ya. Ok, so daripada equation 8 itu, ok, daripada equation 8 tu kita boleh dapatkan satu pemboleh ubah lah, satu unknown. Ok, so
So kalau tengok from equation 8, iaitu apa dia? Dia adalah 2ai over 4 darab 2 theta A campur theta B equal to 0. Okey. So ni akan jadi 2 theta A campur theta B bersamaan dengan 2ei over 4 ni kita bawa ke dia ke kanan, dia akan jadi kosong Dia akan jadi kosong. So theta B bersamaan dengan negatif 2 theta A. Okay, biarkan dia dalam bentuk sebutan theta A. So from equation 9, iaitu apa? 2ei over 6 2 theta B campur theta C campur 450. Okey, tutup kurungan, dicampurkan dengan 2ei over 4 theta A campur 2 theta B equal to 0. Okey, dengan memasukkan nilai theta B ke dalam equation yang ini, okey, ke dalam equation yang ke-9, you akan dapati nilainya akan menjadi macam ni So sekarang ni you ada 2ei over 6 dengan 2ei over 4. Okey, so sekarang saya akan samakan pembeli ubah dia, iaitu dengan saya darabkan, jadikan pembawah dia kepada 24. Okey, so 6 kalikan dengan 4 dan 4 dikalikan dengan 6. So dia akan jadi bila atas bawah ni, yang ini dikalikan dengan 4 untuk dapatkan 24. So 2 kali 4 akan jadi 8 lah. So 8 ei. Okey, menjadi 2 theta B campur theta C campur 450 campurkan dengan, so 2/4 ni saya nak jadikan pembawah dia kepada 24 dia, so dia perlu didarabkan dengan 6 lah. So 2 dengan 6 12 ei darabkan dengan theta A campur 2 theta B bersamaan dengan negatif 45. Yang ni, so bila saya dah pindahkan, yang ni saya tak perlu tulis lah. So dia akan tinggal macam ni sajalah. Okey, tolakkan dengan 450 didarabkan dengan 24. Mana datang 24 ni? Sebab tadi ni kan dia 2/6, yang satu lagi 2/4. So kalau saya nak samakan pembawah dia, dia akan jadi ni darabkan dengan 4, ni darabkan dengan 4, ni darabkan dengan 6, ni darabkan dengan 6. So akan jadi 8/24 dan ini akan jadi 12/24. So 24 ni saya bawakan dia ke kiri, tu yang akan jadi negatif 450 didarabkan dengan 24. So bila saya tekan ini, you akan dapati dia akan jadi 16 theta B campur 8 theta C campur berapa? 12 theta A campur 24 theta B bersamaan dengan negatif 10800. Ini adalah hasil darab daripada 450 darab 24 dibagikan dengan EI. Okey, so EI yang ni saya bawakan dia ke sebelah kanan, dia akan jadi EI lah. So daripada ni you settlekan, you akan dapat negatif 68 theta A campur 8 theta C bersamaan dengan negatif 10800 bahagi EI. So ini akan jadi equation yang ke-11. Okey. Nah, semakin panjang kita berjalan kerja ni. Okey, biarkan dia macam tu. So daripada from
equation 10, okay, iaitu you ada 2EI over 6 theta B plus 2 theta C equal to 450. Okay, bila saya tekan 2EI over 6, you bawakan ke kanan, dia akan jadi theta B campur 2 theta C bersamaan dengan 450 darab 6 bahagi 2 EI. Okay, so kita akan dapat ni theta B campur 2 theta C bersamaan dengan 1350 over EI. Okay, dan jangan lupa kita kat sini kita ada theta B adalah negatif 2 theta A. Okay, masukkan dia akan jadi negatif 2 theta A campur 2 theta C bersamaan dengan 1350 over EI. So ni akan jadi equation yang ke 12. Okay, so from equation 11 and 12, you akan dapati equation 11 kamu berapa? Negatif 68 theta A campur 8 theta C equal to negatif 10800 EI. Okay, manakala equation 12 you ada negatif 8 theta A campur bukan 8, you ada negatif 2 theta A campur 2 theta C bersamaan dengan 1350 over EI. So daripada dua equation ni kita nak matikan satu unknown, di mana saya nak matikan theta C, iaitu dengan equation yang ini saya perlu darabkan dengan 4. Okay, so saya boleh darabkan semua equation kepada 4, dia akan jadi negatif 8 theta A campur 8 theta C bersamaan dengan 1350 didarabkan 4, you akan dapat 5400 over EI. So equation ni kita akan tolakkan dengan equation yang ini, iaitu negatif 68 theta A campur 8 theta C bersamaan dengan negatif 1800 over EI. So saya akan tolakkan dia lah. Bila saya tolak, automatik saya akan dapat theta C ni akan jadi kosong. So negatif 8 theta A tolak dengan negatif 68, you akan dapat berapa? Negatif 60 ke 60. Negatif 60 ya. Okey, negatif 6 positif 60 theta A bersamaan dengan 16200 over EI. So nanti you akan dapati theta A kamu adalah 270 over EI. Okey, settle. Dan kita tahu theta B adalah negatif 2 theta A. So theta B kamu akan jadi negatif 2 darabkan dengan 270 over EI. You akan dapati theta B kamu adalah negatif 540 over EI. So kita dah ada theta A, iaitu 270 over EI, dan juga theta B
bersamaan dengan negatif 540 over EI. Okey. So kena cari lagi lah theta C tu. Okey, theta C tu kita ambil lah mana-mana equation yang ada theta C Let's say lah saya ambil daripada equation from equation 10. Kita ada 2 EI over 6. Okey, dihadapkan dengan theta B campur 2 theta C bersamaan dengan 450. Kita tahu kita punya theta B berapa, iaitu negatif 540. Okey, ataupun saya settlekan dahululah buat nampak saya tinggalkan dia dalam bentuk sebutan theta C. So theta C bersamaan dengan 450 darabkan dengan 6 over 2 EI tolakkan dengan negatif 540 over EI. Ini adalah nilai theta B dibahagikan dengan 2. So nanti you akan dapat theta C kamu adalah 945 over EI. Dah dapat dah theta A, theta B, theta C. So insert theta A, theta B and theta C in equation 1, 2, 3 dan equation 4. Okey. So bila you masukkan theta ni ke dalam equation tu, you akan dapati nanti first adalah equation 1 you akan dari MAB bersamaan dengan 0, MBA bersamaan dengan negatif 405 Newton meter, MBC bersamaan dengan 405 Newton meter dan MCB adalah 0 Newton meter. Okey, ni nilai-nilai yang kamu dapat lah. So selepas itu kalau kita write down kan dia dalam bentuk beam, kita lakarkan dalam bentuk beam. Contohlah beam AB, yang ni beam BC. Okey, kalau you lakarkan bentuk beam, you akan dapati nilai macam ni. Ini adalah 4 meter, ini adalah A, ini adalah B. So bagi M moment bagi AB di sini kita ada 405 Newton meter. M moment bagi AB adalah kosong, so tak payah tulis lah. So sekarang ni kita perlu carikan dia punya shear lah. Okay, shear iaitu kat sini kita akan ada VAB, yang ni you akan ada VBA. So dengan menggunakan equation of equilibrium iaitu summation Fy equal to 0, you akan dapati VAB negatif VAB campur VBA equal to 0. So VA okay, biarkan equation tu dengan menggunakan summation moment AA equal to 0, you akan dapati dia adalah VBA darabkan dengan 4, iaitu distance dia, ditolakkan dengan 405. Kenapa tolak? Sebab dia clockwise, equal to 0. Nanti you akan dapat nilai VBA bersamaan dengan 101.25 Newton. So kita tahu tadi VBA bersamaan dengan VAB. So VAB bersamaan dengan 101.25 Newton. So buat perkara yang sama juga untuk beam BC, iaitu you ada distributed UDL. So ini untuk member
and moment. Okey, di sebelah kanan tak ada sebab tu kosong. Ni UD ada nilai dia 150 Newton per meter. Distance 6 meter. Yang ini adalah 405 Newton meter. Dan kita ada VBC dan VBC. Okey. Campur dengan VCB tolakkan dengan V. Okey, yang ini akan jadi, kena betulkan balik dia punya ni. Ini akan jadi ke atas, ni akan jadi ke bawah. Okey, ke atas dan juga ke bawah. Sebab kenapa yang ni ke bawah? You tengok asalnya kan dekat sini kan. So bila VBA, yang ni akan jadi VBC, baru dah seimbang. Okey, so gunakan summation F1 equal to 0. Kita akan tahu V ni adalah VCB tolak VBC tolak UDL itu adalah 150 darabkan dengan, bukan 180, 150 darabkan dengan distance 6 equal to 0. So dia akan dapati VCB tolak VBC bersamaan dengan 900. Okey. Nanti dengan buat penjumlahan moment pada B equal to 0, you akan dapati nilai saya tekan iaitu 405 tolak 150 darabkan dengan distance dia 6, centroid dia separuh daripada 6 iaitu 3, tambahkan dengan VCB darab 6 equal to 0. So nanti VCB bersamaan dengan 2295 dibahagikan dengan 6. So akan dapat VCB equal to 382.5 Newton. Okey, so saya tekan yang equation tu nanti, you akan dapat nilai VBC equal to 517.5 Newton. Okey, so kalau kita pindahkan dia dalam bentuk beam yang sebenar, dia akan jadi macam ni lah. So kat sini you akan ada ni, nilai AY kamu adalah 101.25 Newton. Ini akan jadi 618.75 dan dia akan jadi 382.5 Newton. 618.75 ni datang daripada mana? Datangnya daripada ni, datangnya daripada 382.5 dicampurkan dengan 517 VBC. Okey, sekejap, 101 51, bukan, dia ada datang daripada 101.25 campurkan dengan 517.5. Okey, so tu yang dapat 618.75. So ini adalah you punya nilai-nilai yang ada dalam beam kamu. Okey, itu sahaja untuk example yang kedua ini. Kita akan berjumpa pada video yang akan datang. Terima kasih.